السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang mulia, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya, nescaya Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya, hanya sahaja ilmu itu dapat melalui jalan belajar, dan fiqh, yakni kefahaman agama itu dapat melalui jalan tafaqquh. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan ia faham agama yang benar. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala musannif, berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Dan seperti mengadu-adu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Artinya, arti hadis itu, tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-adu. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita meneruskan pengajian kita, sambung perbahasan kita tentang perkataan-perkataan yang perlu dipelihara daripada lidah kita berucap dengan perkataan-perkataan tersebut, kerana perkataan-perkataan itu terlarang di sisi syarak. Yang melarangnya bukan manusia, yang melarangnya bukan orang biasa, tapi yang melarangnya ialah syarak. Maknanya sumbernya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengadu-adu. Saya baca dengan mengadu-adu, bukan mengadu-ngadu. Lain makna tuan-tuan. Kalau mengadu-ngadu ni, itu anak-anak kita yang kecil-kecil tu. Mengadu-ngadu, permainan kena rampas, kawan cubit dia, itu mengadu-ngadu. Tapi yang ni ialah mengadu-adu.
adu kan. Adu ni maknanya macam orang adu tenaga kan. Adu tenaga, itu makna berlawan lah, berlawan. Jadi maksud mengadu-adu ni maknanya mengadu domba. Itu bahasa yang lebih tepat. Dalam untuk kita fahamlah, mengadu domba. Mengadu domba. Maknanya menimbulkan, untuk tujuan menimbulkan kebencian, permusuhan dengan ucapan yang dibawa oleh seseorang tu. Itu dia katakan mengadu domba. Dan orang yang suka mengadu domba ni, bahasa mudah kita orang Melayu faham, jenis batu api ni lah. Tu dia. Tu lagi senang faham. Mengadu domba ni jenis batu api ni. Batu api ni maknanya kalau diketuk, dia akan percik api. Memercikkan api. Dan daripada percikan api itu dah, daripada asalnya api je, percikan api, akhirnya boleh marak, menjadi api yang bukan sekadar memanaskan tapi membakar dan membinasakan. Itu yang dikatakan mengadu domba, batu api. Ini perkataan yang haram, yang terlarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam syurga nammamun. Nammamun ni ialah orang yang mengadu-adu, yang mengadu domba tadi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nammamun. Nammamun. Jadi maknanya orang yang mengadu domba ni bagi tujuan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan di antara orang-orang Islam ni. Maka ini termasuk dosa besar. Dosa besar, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia menimbulkan kebencian dan permusuhan. Bila benci, bila bermusuh, maka timbul bermacam-macam lagi. Bukan sekadar bergaduh, berkelahi, sampai tahap boleh berbunuh-bunuhan. Wala'iyyazubillah. Itu besarnya dosa nammamun, orang yang mengadu-adu ni. Kecualilah dia bertaubat. Sebab itulah hadis ni sebut la yadkhulul jannah. La digunakan dalam kalimat situ la. Dia tak gunakan lan. Dalam bahasa Arab ni dia ada dua. Satu la, satu lagi lan. Untuk menunjukkan, untuk menafikan. Menafikan. Contohnya disebut la yadkhulul jannah ni maknanya menafikan orang yang kaki mengadu-adu ni untuk boleh masuk syurga. Maknanya orang ni sampai mati dia dalam dosa nammamun ni. Sampai mati dia nammam. Sampai mati dia kaki batu api ni. Dia tak bertaubat. Maka orang tak bertaubat, dia tak boleh masuk syurga. Kalau dah tak boleh masuk syurga, masuk mana pula? Masuk neraka lah. Wala'iyyazubillah. Tapi kalaulah dia bertaubat, sempat bertaubat, sebelum mati dia bertaubat, dan oleh kerana nammamun ni, kerja orang batu api ni bukan sekadar dosa dia dengan Allah, dosa dia juga dengan manusia. Sebab yang dia lagakan ni, yang dia adu domba ni ialah di kalangan manusia, tambah di kalangan kita orang Islam. Maka taubat dia tak cukup sekadar dia istighfar, tak cukup sekadar dia semayang taubat pada Allah Ta'ala. Dia kena juga minta maaf pada orang yang dia adu domba ni. Oh, berat tu. Dia kena minta maaf, sebab dia jadi punca adu domba.
jahatnya mengadu domba ni tuan-tuan. Tambah dalam masyarakat kita ni kan. Masyarakat kita orang Melayu ni. Masyarakat kita orang Melayu ni dia ada jenis apa orang kata politik sate ni, tahu sate? Sate kan, mula-mula daging ke ayam tu dia dipotong-potong. Kemudian diperap. Perap. Siap bubuh lagi macam-macam biar sedap. Bubuh serbuk kari lah, bubuh gula lah, bubuh garam lagi. Bubuh macam-macam kan untuk sedap. Dah perap, cocok pula. Ada pula tukang cucuk. Cocok, dia kena cocok. Sate mana boleh tak cocok, kena cocok. Dah perap, dia bubuh sedap-sedap, cocok pula. Dah cocok, panggang kan, atas api. Ada yang kaki bukan batu api lagi, memang kena ada bara api. Tak cukup, kipas lagi. Ada tukang kipas lagi, kipas. Sate kalau tak kipas mana sedapnya kan. Dulu sate Kajang tu, dia punya kelebihannya makan kat situ, dia punya bau tu, yang bau pun dah kenyang dah. Tak cukup kipas, ngap. Tu dia. Ngap, tarik, makan, kunyah. Itu politik sate di kalangan orang Melayu. Itu jenis mengadu domba lah tu. Kan? Jenis batu api ni. Waktu jaga-jaga tuan-tuan. Kita perkara-perkara begini kadang-kadangnya kita tak sedar pun kita buat. Kenapa kita tak sedar? Sebab kita tak sedar diri dah. Itu dah punca dia. Kadang-kadang kita tahu, dengar kuliah juga kan. Kuliah dengar. Faham tu faham, tapi bila jumpa geng, habis lupa dah. Apa nama ustaz pun semua lupa dah. Kitab lagi lupa. Kan? Mengadu domba, wala'iyyazubillah. Sebab itulah mengadu domba ni, jenis mengadu domba ni tuan-tuan, dia akan bergabung dengan beberapa perangai buruk yang lain. Dia akan bergabung. Dia satu modul lah kata orang moden ni. Satu package. Dalam surah Al-Qalam dalam Al-Quran, tuan-tuan balik ni rajin buka lah Quran, memang kena rajin pun kan. Ayat 10 hingga ayat 12 Allah Ta'ala tunjukkan pada kita package orang jenis mengadu domba ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla hallafin mahinin hammazin masya'in binamimin manna'il lil khair mu'tadin asim. Apa makna dia? Jangan kamu taat, jangan kamu ikut, jangan kamu turuti setiap orang yang halafin, yang kaki bersumpah ni, suka menggunakan sumpah, suka menjadikan sumpah menjadi perisai untuk cover kesalahan-kesalahan dia. Ini perangai. Ikut ayat ni memanglah turun untuk orang Arab, tapi perangai halafin ni umum kepada orang Islam semua. Umum kepada orang Islam yang suka bersumpah, menjadikan sumpah sebagai perisai, shield dia. Untuk cover keburukan, kejahatan yang dia buat. Mahinin, seorang yang hina. Percakapan dia hina, perangai dia hina, perbuatan dia hina. Tak ada yang dicakap melainkan yang hina. Mahinin. Hammazin. Hammazin ni boleh diartikan jenis kaki mengumpat dan pencaci. Mulut dia mengumpat dan mencaci je kerja dia. Masya'in binamimin, tukang hasut, tukang sebar fitnah ni. Ini satu package semua ni tuan-tuan.
hallafin mahinin hammazin masya'in binamimin. Tambah lagi satu, tambah lagi manna'il lil khair, yang suka menghalang kebaikan. Kebaikan dihalang, kejahatan disebarkan. Mu'tadin, tak cukup sekadar itu, tambah lagi mu'tadin, yang sangat melampau, melampau ekstrim dalam melakukan kerosakan. Tak malu pun dalam melakukan kerosakan. Asimin, yang sangat berdosa. Asimin, yang sangat berdosa. Buat dosa isytihar dalam Facebook pula. Buat dosa isytihar dalam Facebook. Ini tuan-tuan satu pakej perangai, sikap, perlakuan golongan yang termasuk di kalangan nammamun tadi. Apa tuan-tuan? Pertama, hallafin, kaki bersumpah ni. Yang kedua, mahinin, hina. Ketiga, hammazin, pencaci, pencela, pengumpat. Keempat, masya'in binamimin, tukang sebar fitnah. Lima, apa tadi? Manna'il lil khair, apa nama? Menghalang kebaikan. 6, mu'tadin, sangat melampau. Dan yang kelima, asimin, sangat berdosa. Oi, banyak tuan-tuan. Sebab itulah apa nama ni, tukang adu domba ni, kaki batu api ni, besar dosa dia. Sebab dia bukan bawa sekadar satu dosa, satu pakej, 6 sekali perangai yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut tuan-tuan. Berat ni. Sebab tu dah jangan buat main dengan sifat ni tuan-tuan. Sebab dosa ni tuan-tuan, bila kita buat untuk orang yang beriman, bila dia buat dosa, dia akan segera bertaubat ataupun dia akan segera beristighfar. Sebab dia tahu perkara itu dosa, nafsu dia yang mendorong dia buat dosa, dan bila dia sedar, maka dia minta ampun pada Allah segera. Tapi kalau orang yang tak ada kesedaran begini, dia buat dosa sebab dia seronok dengan buat dosa, maka percayalah, bila dia seronok dengan buat dosa itu, dia akan tambah lagi dosa. Tak cukup dengan satu dosa yang dia buat, dia akan rasa lebih mudah, lebih seronok untuk melakukan dosa-dosa yang jenis lain pula. Maknanya dia, contohlah katakan dia kaki minum arak, maka bila dah minum arak, dia akan seronok pula nak buat dosa yang lain. Contohnya berzina, contohnya wala'iyazbillah. Contohnya menipu, contohnya, dan banyak lagi. Maknanya dia akan bertumpuk-tumpuk, berkumpul-kumpul sehingga jadi macam tadilah, satu pakej lengkap dosa, wala'iyazbillah. Maka begitulah dengan namamun ni, tukang adu domba ni. Sebab itulah dia takkan masuk syurga kalau dia mati dalam keadaan begitu, sebab dia menghimpunkan dosa dalam diri dia. Dia menghimpunkan satu pakej dosa, maksiat dalam diri dia. Tapi kalau dia bertaubat, benar-benar bertaubat, dia berazam untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, dia minta maaf pada orang yang dia pernah adu domba, dan dia berbuat baik. Dia berbuat baik, tuan-tuan. Taubat ni tak cukup sekadar sebut aku taubat dah, taubat aku tak nak buat lagi dah benda ni. Itu tak cukup, tuan-tuan. Kalau cakap taubat aku dah taubat tapi semayang tak buat, itu bukan taubat. Maknanya dia, bila dia menyesal, dia bertaubat, dia mesti berbuat baik, mesti balik pada semayang, contohnya buat perkara-perkara yang fardu, barulah sempurna taubat dia.
Maka kalaulah dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka dia boleh lagilah dapat masuk syurga. Itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam taubat kena sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar bertaubat ni ialah orang yang ada keazaman yang tinggi, tuan-tuan. Kalau lemah keazaman, setakat kat bibir je lah kata taubat, lepas tu buat lagi. Lepas tu buat lagi. Lepas tu taubat lagi. Lepas tu buat lagi. Jadi timbul persoalan, apa hukumnya kedudukan orang yang begini? Dia dah taubat, betul dia buat lagi. Taubat, betul buat lagi. Taubat, betul buat lagi. Tuan-tuan, memang dah Allah Ta'ala ni, dia maha pemurah, maha pengampun. Rahmat Allah Ta'ala ni, keluasan rahmat Allah Ta'ala nak bandingkan dengan dosa kita ni, tak boleh nak banding lah. Kan? Rahmat Allah Ta'ala terlalu luas. Dosa kita ni, biarpun setinggi gunung, seluas langit sekalipun, nak banding dengan rahmat Allah Ta'ala, tak boleh dibanding dah. Maknanya seorang yang dia bertaubat, kemudian dia terjerumus kembali, dia terjebak kembali dengan dosa-dosa, kemudian dia bertaubat lagi, dan dia bertaubat lagi, terjerumus lagi, maka orang begini tetap Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengampunkan dia lagi. Allah Ta'ala boleh menerima taubat dia lagi. Syaratnya taubat itu belum lagi ketika dia sampai, orang kata nyawa sampai ke rongkong. Syaratnya itu je. Kalaulah katakanlah dia taubat, lepas tu dia buat lagi. Dia taubat, lepas tu dia buat lagi. Ketika dia buat tu tiba-tiba mati. Ketika dia buat terjerumus, masa tu lah pula dia mati pula. Nyawa sampai ke rongkong. Tak sempat bertaubat, maka dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Itu keadaan dia. Namun bukanlah bermakna bila saya cakap begini, wah ada can ni. Kita berkata, wah ada can ni, boleh buat lagi ni. Dulu kita kaki dandut. Dulu kita ada kaki macam-macam kaki kita kan. Dandut pun kita, apa lagi kaki tak ada, semua kaki kita ada kan. Dengar Ustaz Maknur ceramah, ada can ni boleh buat lagi, lepas tu kita taubat dah. Takut-takut masa nak pergi tu mati pula. Masa taubat tak mati. Masa datang masjid dengan kuliah Ustaz Maknur tak mati lagi, hidup lagi, nyawa lagi. Tiba-tiba dapat idea, ini ada can ni boleh buat, betul boleh taubat. Masa tu siap-siap pula malam ni, siap-siap nak pergi, mati pula tengah jalan. Kena langgar, mati pula. Walla'iyyazubillah, tuan-tuan. Jadi maknanya apa? Jangan bercita-cita nak buat dosa, itu je. Daripada bercita-cita buat dosa, lebih baik bercita-cita nak memperbaharui taubat. Memperbaharui taubat itu lagi baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala ni sangat cinta pada orang yang tawwabin. Maknanya orang yang bersungguh-sungguh taubat, yang berulang-ulang kali taubat, yang sentiasa refresh taubat. Itu lebih utama, tuan-tuan. Jadi maknanya balik pada cerita kita, mencerita akan hadis itu oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah ni, tuan-tuan, Abu Huzaifah, seorang sahabat Nabi yang dikatakan pemegang rahsia Nabi. Nabi ni, tuan-tuan, Nabi SAW, dia ni sangat sangat detail dalam mendidik para sahabat dia. Bahkan dia rekrut keupayaan dan
kelebihan-kelebihan yang ada pada sahabat-sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang dilihat ada kewibawaan dalam pimpinan. Itu lain cara dia. Kemudian contoh Ibnu Abbas, anak muda yang suka belajar, yang alim, yang dia doakan Ibnu Abbas jadi orang alim dalam ilmu tafsir, dalam mentafsir Al-Quran. Muaz bin Jabal, seorang yang hebat kepribadian dia, berani menghafal Quran, dihantar menjadi pendakwah ke negeri Yaman. Banyak lagi tuan-tuan. Khalid Al-Walid, seorang yang dia ni bukan kaki mengaji macam kita ni. Kita ni kira kaki mengaji lah, datang surau, datang masjid, dengar kuliah kan. Sebab ada juga orang datang semayang tapi tak kaki mengaji kan. Khalid Al-Walid, dia bukan kaki mengaji, dia ngafal surah Al-Ikhlas je. Dan dia sangat suka dengan surah Al-Ikhlas. Kalau semayang mesti baca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Tapi kelebihan Khalid Al-Walid, angkat pedang. Dia disebut sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau Khalid Al-Walid jadi komander perang, musuh-musuh pun kecut perut dah. Tentera Rom bila dengar kalau Khalid Al-Walid yang menjadi komander perang Islam, mereka dah kecut perut dah. Dah cuak dah, orang kata. Cuak dah. Itu kehebatan Khalid Al-Walid. Ketika mati je, kalau tak silap umur dia dalam 90 tahun, kalau tak silap saya, dia mati dalam keadaan badan dia ni semua penuh dengan luka-luka perang je. Luka-luka kena tusuk pedang, kena tusuk lembing dan sebagainya. Dan dia dikatakan telah melalui peperangan lebih 100, mungkin 100 atau lebih operasi atau misi peperangan. Ini Khalid Al-Walid. Tapi dia sangat sedih kerana dia tak mati syahid. Dia sebab dia masuk perang mesti menang. Itu dia. Jadi Huzaifah ni tuan-tuan, kelebihan dia ni pandai simpan rahsia. Antara rahsia yang Huzaifah simpan ialah nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Nabi SAW hanya sebut kat Abu Huzaifah orang-orang munafik di Madinah ni. Orang munafik di Madinah ni tuan-tuan, dia bukan jenis macam kita ni. Kita ni pun ada juga yang sifat-sifat munafik kan. Suka bohong, berjanji tapi mungkir, beri amanah tapi khianat, ada. Tapi itu sifat munafik. Ini munafik di Madinah ni betul-betul munafik. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang beriman. Zahirnya nampak Islam, pakai serban, pakai jubah, semayang belakang Nabi, tapi mereka munafik dalam kata wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman sebab hati mereka kafir pada Allah dan Rasul. Dan mereka adalah merupakan musuh dalam selimut. Dalam masyarakat Islam di Madinah tu, mereka lah musuh dalam selimut. Apa lagi bahasa Melayu? Duri dalam daging. Lagi satu apa? Gunting dan lipatan. Itu dia orang Melayu. Power tak power bahasa orang Melayu ni. Tiga peribahasa kan, pepatah Melayu nak gambarkan sifat munafik ni. Tapi orang Melayu juga jangan main munafik. Yang banyak sifat munafik kan. Itu dia. Tapi itulah orang dulu-dulu kan, dia buat peribahasa pepatah tu supaya kita jauhi perkara tu. Dalam ada peperangan-peperangan, munafik ni pergi perang tapi tengah jalan lari daripada peperangan. Itu contoh perangai munafik. Itu kelebihan Huzaifah tuan-tuan. Hingga pernah satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni orang hebat. Kalau dia berjalan dekat satu lorong Madinah tu, syaitan pun takut nak lalu jalan tu. Nabi pernah kata, kalaulah ada Nabi lepas aku, itulah orang yang layak ditunjuk pada Sayyidina Umar ni. Hebatnya Sayyidina Umar. Tapi dia pernah satu hari jumpa Huzaifah.
Dia kata, engkau Huzaifah pegang nama-nama munafik, nama aku masuk tak dalam senarai? Itu dia. Ini perangai sahabat, tuan-tuan. Walaupun dia dijamin syurga, tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dijamin syurga. Kehebatan diri dia, kepribadian dia, keberanian dia hebat, dijamin syurga, tapi dia takut lagi. Itu nama takut, khauf, bimbang. Dia rasa bimbang lagi dengan diri dia. Dia jumpa Huzaifah, tanya, aku masuk tak dalam list? Kalau kita lah masuk, kalau kita masuk kan, banyak sifat munafik kan, wala'iyyazubillah kan. Baik, jadi hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-adu itu dosa besar. Sebagaimana saya sebut tadi lah, dalam Al-Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut, dan dia bukan datang dalam bentuk yang single, dia datang dalam bentuk yang package. Package dengan dosa-dosa yang lain, satu package dengan perangai-perangai jahat yang lain. Sebab itulah dia termasuk dalam dosa besar, iaitu apa yang dikatakan mengadu-adu tu, memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain. Yang setengah manusia yang lain, maknanya setengah yang lain inilah yang jadi trigger dia, yang jadi target dia. Kerana apa? Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu, yakni menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan di antara mereka itu. Dan menjadikan mereka itu berkelahi. Maknanya orang dia target tu, A dengan B contohnya, A dengan B. Ada pula orang yang C, C ni batu api. Maka dia bawa perkataan daripada si A yang mengatakan tentang si B, mengatakan sesuatu tentang si B ni. Dan perkataan itu pula memang tujuannya nak provoke, yang B ni tentang A. Terpaksa buat contoh begitu kan. Ini bukan belajar ABC. Jadi maknanya dia pindahkan kata-kata daripada A yang menyebut tentang sesuatu tentang B ni, maka dia bawa pada B, C ni bawa pada B dan cerita, A ni kata engkau bagian. Dan pada ghalib kebiasaannya, kalau jenis C ni jenis batu api, apa yang disampaikan daripada A ke B tu tak cukup. Orang kata dia punya perkataan tu tak cukup sekadar, kalau 10 perkataan dia dengar daripada A, dia tak cukup 10, dia akan tambah lagi 10. Dia punya rencah tu. Dia punya rencah tu dia akan tambah lagi. Itu yang jadi provokasi tu. Itu yang jadi batu api tu, yang mengecik api tu kan. Mengecik api pada si B ni. Mengecik tu ialah merciknya api kebencian, api permusuhan B kepada si A, disebabkan bukan apa yang A cakap, tapi apa yang si C buat ni. Si C yang batu api ni. Akhirnya B ni pun pergi jumpa A, tak sempat beri salam, dia beri penampar dulu. Contoh. Dia tak beri salam lagi, dia terus beri penampar. Itu contoh. Maka C pun tersenyum kat dalam hati kan. Ada yang tersenyum sampai telinga dia punya lebaunya. Sebab apa? Tengok si B tampar muka si A. Ini yang banyak berlaku, tuan-tuan. Mengadu domba. Bukan sekadar dalam masyarakat kita, di kalangan kita, orang kampung, orang taman, orang masjid, orang surau pun ada kan. Tak cukup di kalangan orang biasa, orang awam, di kalangan ustaz-ustaz pun kena juga.
Kalau ustaz tu kena jadi mangsa tu satu hal, ini ustaz kaki batu api pun ada. Wal-a'yazubillah tuan-tuan. Dia perangai buruk ni boleh ada pada semua orang. Sebab semua orang confirm ada nafsu tuan-tuan. Semua orang confirm, saya boleh confirm, selagi nama dia orang mesti ada nafsu. Bohonglah kalau dia orang tiba-tiba dia tak bernafsu. Saya tak bernafsu ustaz buat dosa ni. Itu bohonglah tu. Selagi dia manusia tetap akan ada nafsu. Jadi inilah yang sedang mewarnai kehidupan kita sekarang ni. Tambah dengan apa nama ni, dengan medsos media sosial kita sekarang yang terlalu bebas, tak terkawal. Akhirnya orang bergaduh. Tak cukup bergaduh kedai kopi, bergaduh dalam medsos, bergaduh, semua bergaduh. Kita pun yang kadang-kadang kita yang baik-baik, yang juruh-juruh ni pun, yang lembut-lembut, yang baik-baik ni pun kita jadi resah, gelisah dengan keadaan ni. Susah tuan-tuan, keadaan ni. Nak ngelak telinga sentiasa terbuka pula tu. Telinga kita ni mana boleh tutup? Tak ada jual kat kedai penutup telinga, tak ada. Kan? Mata pun malam dia dah tutup, siang terbuka juga. Baca juga WhatsApp, baca juga Facebook dan macam-macam. Jadi tuan-tuan, maka oleh kerana itulah namamun ni, kaki batu api ni besar dosa dia. Dia mengakibatkan keresahan, dia mengakibatkan kebencian, dia mengakibatkan permusuhan, akhirnya timbul pergaduhan, perkelahian dan macam-macam lagi. Wal-'iyazubillah. Adapun masuk lain pula ceritanya. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada termasuk ia di dalam mengadu-adu yang dilarang. Ini macam mana pula? Contohlah. Contohnya A ni ustaz. Kan? Dia ni ustaz. Okey. Si B ni orang biasa. Jadi A ustaz ni dia bercakap dengan C. Tolong sampaikan pada si C ni, sampaikan pada B. Okey, nasihat ustaz ni mungkin kerana B ni ada perkara-perkara yang tak baik yang dia buat. C ni pula ialah orang yang rapat dengan B ni kan. Ustaz ni jenis datang dan pergi, datang kuliah lepas tu balik, datang kuliah balik. Dia bukan orang kampung situ, dia bukan orang taman situ. Jadi dia pesan pada C, nasihatkan, supaya nasihatkan pada B. Maka C pun jumpalah B. C ni orang lurus, orang baik, bukan kaki batu api ni. Dia pun sampaikanlah pada B, ustaz tu sampaikan pada saya supaya sampaikan kepada tuan bagian. Tak ada tambah apa pun. Kalau ada 10 perkataan itulah yang disampaikan. Dia tak ada rencah-rencah lagi. Maka itu bukanlah dikatakan mengadu-adu. Bahkan kata kitabnya apa? Maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-adu yang dilarang. Itu kena faham juga. Sebab itulah kena mengaji. Barulah kita dapat kepahaman yang betul. Baik. Dan ketahuilah olehmu, hai talib, habis cerita mengadu-adu tadi. Bila bab mengadu-adu ni kita rasa Allah, macam hidup kita ni memang dikelilingi dengan keadaan ni kan. Memang ada hadis Nabi SAW yang menyebut, Nabi dah gambarkan selepas wafat dia memang akan berlaku perselisihan yang besar, kata Nabi. Dan memang benar dah. Di zaman Sayyidina Osman dah bermula, zaman Sayyidina Ali dah bertambah marak. Kemudian zaman-zaman yang berikutnya, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah,
Sehinggalah hari ini memang kita lihat umat Islam memang dia dirundung dengan peristiwa-peristiwa yang malang lah. Fitnah yang besar dalam soal permusuhan, kebencian dan sebagainya. Kadang-kadang di kalangan pemimpin-pemimpin, ulama-ulama mazhab contohnya tak timbul masalah, tapi pengikut-pengikut, follower-follower yang bergaduh, yang berselisih sampai bermusuh-musuh, hatta sampai berbunuh-bunuhan. Ini sebenarnya fitnah besar akhir zaman. Nabi SAW pernah berdoa pada Allah supaya umat dia ni bersatu, tak ada gaduh-gaduh, tak ada peperang, tak ada apa sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tak makbulkan permintaan tu, tuan-tuan. Nak tunjukkan apa? Memang benda ni satu ujian besar kepada kita, ujian besar pada kita akhir zaman. Patutlah dalam hadis tersebut Nabi kata apa? Kalau kamu mampu, jadilah pendamai, kata Nabi. Berdepan dengan permusuhan ni, berdepan dengan perselisihan yang berbagai-bagai ni, tuan-tuan. Pertama, maksudnya jangan jadi batu api. Yang kedua, yang terbaik, jangan jadi tukang simbah minyak. Api dah muncul, sebab ramai sangat batu api dah muncul. Maka sewajarnya kita jangan tukang simbah minyak. Faham tak ni? Faham kan? Jangan tukang simbah minyak. Habis nak simbah apa, ustaz? Simbah air dah. Barulah api tu padam kan. Tapi kalau simbah minyak, menyala dah lagi. Itu yang Nabi SAW pesan pada kita. Jadi pendamai, itu lebih baik. Tapi itu dah bukan senang nak buat perkara ni. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan, maka lazimkan akan memeliharanya, wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tak ada soalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.